Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan, terima kasih dapat hadir ke sesi CDL PGB untuk kali ini. Bersama kita adalah Puan Nurul Huda yang akan berkongsi dengan kita hari ini tentang apa yang telah beliau lakukan di sekolah beliau. Apa khabar Puan Nurul? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Puan kerana sudi untuk berkongsi dengan kita semua tentang apa yang Puan buat di sekolah, especially berkaitan dengan AI, penggunaan AI yang pada saya sangat-sangat bermanfaat lah kepada kita di dalam era AI ini. Baik, sebelum saya serahkan kepada Puan untuk teruskan dengan pembincangan Puan, eloklah saya perkenalkan lebih lanjut lagi. Puan Nurul Huda merupakan seorang guru besar yang berkaliber dan berpengalaman luas dalam bidang pendidikan. Sekarang ini menjadi guru besar di Sekolah Kebangsaan Konvent Green Lane, Pulau Pinang, grade DG48. Puan telah pun menamatkan NPQEL pada tahun 2013, more than 10 years ago, dan membawa bersama pengalaman perkhidmatan yang luas sejak memulakan kerjaya sebagai pendidik pada tahun 92 di Sekolah Kebangsaan Sungai Baharu, Perak. Puan Nurul Huda mempunyai latar belakang akademik yang kukuh. Beliau menerima pendidikan rendah di Sekolah Kebangsaan Tuh Sajak Batu Purau Perak dan melanjutkan pendidikan menengah di beberapa buah sekolah termasuk SMK Datuk Kamaruddin Batu Purau, SM Teknik Tunku Abdul Rahman Penang serta SMK Dr. Burhanuddin Taiping Perak. Puan Nurul Huda juga memiliki sijil perguruan daripada Maktab Perguruan Kota Baru Kelantan dengan option pendidikan mula dan PSR. Puan Nurul Huda melengkapkan pengajian ijazah sarjana muda pendidikan matematik dari Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang dan telah memperoleh sijil kelayakan profesional pemimpin pendidikan kebangsaan ataupun NPQEL serta diploma pengurusan dan kepimpinan pendidikan daripada IAB Cawangan Utara Kedah. Beliau juga mempunyai sarjana muda pengurusan dari Universiti Sultan Azlan Shah ataupun USAS Perak dan kini beliau sedang menyambung pengajian dalam peringkat PhD ataupun peringkat kedoktoran iaitu Doctorate of Business Administration di Universiti Teknologi Mara Merbuk Kedah. Sepanjang kerjaya Puan Nurul Huda, beliau telah memegang pelbagai jawatan yang penting seperti guru penolong kanan dan guru besar di beberapa buah sekolah di Pulau Pinang, termasuk di SK Batu Feringgi, SK Konvent Pulau Tikus, SK Bukit Gelugur dan kini di SK Konvent Green Lane Pulau Pinang. Dengan pengalaman dan dedikasi beliau, saya yakin kita akan mendapat banyak ilmu dan panduan berharga daripada ceramah yang akan beliau sampaikan pada petang ini. Jadi Tuan, tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada Puan untuk teruskan sesi pada petang ini. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Ihsan. Saya sekejap saya share skrin saya. Okey, dah boleh dah tu. Boleh nampak ke? Ya, nampak Puan. Okey, baik. Okey, teruskan Puan. Okey, baik. Alhamdulillah. Yang ni problem yang pertama lah, teknikal dulu. Okey, baik. Jadi, Alhamdulillah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada dan juga salam madani kepada para hadirin dan hadirin sekalian. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ihsan, Dr. Ihsan Ismail selaku koordinator CDL Hands-on online siri untuk PGB. Saya nampak saya siri yang ke-50. Banyak ramai dah lah. Yang ke-50 dah ni. Ya betul, yang ke-5. Kita dah mula tahun lepas lagi Puan. Jadi ni yang dah yang ke-50 dah. 50 minggu lah maksudnya. Baik. Jadi saya sebenarnya bila sembang dengan Dr. Ihsan ni saya sebenarnya tak ada apa sebenarnya. Saya kata cuma apabila saya bercerita tu Dr. Ihsan kata dah buat tu. Jadi saya cuba letakkanlah benda yang saya buat tu dalam slide untuk perkongsian pada hari ini. Saya rasa di luar sana tu lagi hebat lah. Okey, baik. Jadi ini gambar sekolah saya yang saya rasa saya dah di sini lebih kurang 2 tahun start daripada Jun 2022. Ini sedikit makluman infografik enrollment keseluruhan murid saya. Murid saya kira campurlah semua, Melayu, Cina, India dan lain-lain bangsa. Saya 2 sesi sekolah, maksudnya 2 sesi sekolah iaitu sesi pagi dan sesi petang dan mempunyai 4 penolong kanan. Dan enrollment guru dan staf saya 54 termasuk staf. Tapi
hari ini akan berbeza lah sebab kita ada pertukaran masuk dan pertukaran keluar. Jadi di sini kita terus kepada tajuk kita iaitu Data Driven Decision Making dan Penggunaan AI. Tajuk yang sangat menarik ni Puan. DDDM. Okey, baik. Jadi susah juga sebenarnya ni data, kalau penggunaan bahasa biasa, bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu ni macam nampak lain sikit lah. Tapi saya terpaksa guna juga istilah bahasa Inggeris tu. Ya. Okey, jadi sebelum saya teruskan tu saya rasa kena bagi juga definisi dan peranan AI. Jadi di sini saya letakkan maksud data driven decision making. Selalunya saya akan sebutlah DDDM, 3D lah. 3D dan M, tapi DDDM. Jadi kalau guna bahasa Melayu, membuat keputusan berpandukan data. Jadi kita memang menggunakan data. Sebagai pendidik, tak kita guru besar ataupun mana-mana lah, guru, ketua panitia, penongkanan dan juga yang academician ni, semua kita pakai data. Jadi bagaimana kita nak berkeputusan? Jadi hari ini saya cubalah apa pengalaman yang saya cuba menggunakan data driven decision making ni dengan AI. Okey. Jadi DDM adalah proses membuat keputusan berdasarkan analisis data untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat dan berkesan. Kemudian kita pergi kepada AI, artificial intelligence, ataupun bahasa Melayunya kecerdasan buatan. Jadi kalau saya fikir macam mana nak artikan ni kan, inilah saya sedikit, iaitu membantu mempercepatkan proses analisis data dan memberi pandangan yang lebih mendalam dan keputusan yang lebih bijak. Jadi saya taklah kata AI ni lebih bijak daripada kita, tapi kita kena sebenarnya AI ni membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak lagi. Kemudian dari segi konteks pendidikan, menggunakan data pelajar untuk meningkatkan prestasi pelajar, pencapaian dan kebersamaan pengajaran atau lain-lain bidang. Maknanya bukan hanya terhad kepada data akademik, tapi data lain-lain juga. Kalau di sekolah rendah ni, kita biasa guna data PBD, data PAJSK, data nilam dan lain-lain lah. Saya rasa audiens kita ni pun mungkin daripada cikgu atau PGB ataupun daripada yang lain-lain tu, kalau bukan daripada akademik saya tak pastilah biasa tak dengan data-data nilam, data PAJSK ni kan. Tapi kalau cikgu dia tahulah. Okay, jadi untuk memberi makna ni pun saya refer jugalah sebenarnya, saya ada buat pembacaan jugalah. Di sini saya letaklah sedikit reference saya ataupun rujukan saya berdasarkan apa yang dimaksudkan dengan DDM, yang mana daripada Gilbert 2023 dan juga Roder et al. Ni 2022, dia lebih kepada, maksudnya DDM ni satu strategi lah, support kita nak buat keputusan ataupun perancangan dalam konteks pendidikan dan juga menggunakan gabung jalin lah, teknologi, integration. Kemudian daripada sini juga dia juga sebut tentang integrate antara ICT integration dan juga leadership support. Jadi itu sebab saya nak tekankan di sini leadership support, bagaimana peranan kita sebagai seorang ketua di jabatan ataupun yang berkaitan dengan pendidikan lah. Kalau saya sebagai guru besar, bagaimana kita nak improvekan keberkesanan pengajaran cikgu dan juga dalam masa sama kita dapat outcome ataupun kemenjadian murid. Jadi benda ni saya buat bahan bacaan sendiri jugalah. Berdasarkan rujukan di sini adalah saya tulis di sini Altanato. Dia punya nama apa sedap ni. 2022 dan juga Naida and Aruda 2022. Jadi reference lah yang saya rujuk apabila saya nak buat sesuatu tindakan tu, saya rujuk jugalah supaya ada data lah yang kita buat ni, kita bukan saja-saja buat, kita ada reference. Okay, saya pergi kepada seterusnya. Jadi saya AI ni ada platform menjelma. Saya rasa semua, rata-rata sekarang semua cakap AI. Budak kecil pun pandai buat AI. Jadi kalau sebagai seorang guru, saya rasa semua guru tahu tentang AI dalam platform Delima ni. Cuma bagaimana penggunaan cikgu menggunakan AI dan untuk membuat keputusan menggunakan data. Jadi dalam ni saya tunjuk di sini saya menggunakan ChatGPT. Kalau untuk makluman saya biasa jugalah guna selain daripada ChatGPT saya juga guna Perplexity. Saya juga guna
processor untuk keperluan persendirian jugalah. Gambar, kalau tengok saya buat slide ni pun saya guna gambar. Tapi simple je lah, saya tak pakai yang dahsyat-dahsyat tu, ikut kemampuan saya. Kemudian lain daripada tu edit GPT dan lain-lain lagi lah, yang mana saya rasa saya perlu belajar. Ada yang saya belajar sendiri, ada yang masuk dalam bengkel. Saya rasa bengkel Dr. Ihsan pun saya ada pergi belajar juga macam mana nak explore dalam Delima ni. Jadi saya rasa sebagai PGB dan sebagai ketua jabatan, kita kena mengikut arus yang terkini. Tak banyak dapat sikit pun jadilah, supaya kita tidak ketinggalan. Walaupun umur kita dah menghampiri penghujung perkhidmatan. Saya ada lagi lah, tapi nak dekat jugalah, tak sampai 10 tahun. Jadi di sini saya pergi kat Puan, jadi di sini Puan menggunakan ChatGPT lah. Ya, saya menggunakan ChatGPT dalam platform Delima. Okey. Jadi Tapi kalau di sini pakai lain saya pun boleh kan? Nak pakai Copilot ke, Gemini ke? boleh. Selain daripada ChatGPT, kita boleh guna Copilot. Tapi itulah saya kata, bagaimana skill kita dah explore ke, itu terpulang kepada pihak maksudnya pentadbir sendiri ataupun mana-mana cikgu yang memang ada kemahiran. Saya rasa di luar sana lagi hebat lah. Saya pandai sikit guna ChatGPT ni sebab belajar. Betul cikgu aja ataupun saya pergi bengkel. Okay, baik. Seterusnya, kepentingan AI dalam keputusan ni salah satunya nak optimumkan analisis data dan cadangan yang agak, sebagai saya, walaupun di sini dikatakan tepat, tetapi kita sebagai manusia kita kena tengok juga cadangan yang diwar-warkan dalam AI tu. Okay, saya pergi pada next. Ini proses kerja yang mana saya ceritakan flow dia lah. Flow bagaimana saya mengumpulkan sebelum saya pergi kepada apa yang saya buat. Jenis data, saya rasa ramai cikgu tahu, data akademik lah, PPD, PAJSK dan sebagainya. Dan kepentingan data berkualiti ni, sebab data ni dibuat oleh guru-guru dan dimesyuaratkan dalam panitia ataupun dalam jawatan kuasa masing-masing, dan sumber pun kita dah masukkan. Biasanya kita dah hantar kepada PPD dan sebagainya dalam sistem-sistem yang diberikan. Okay. Jadi ini saya mulakan lah. Bagaimana saya mulakan dan bagaimana saya sebagai leader di sekolah, saya support lah. Saya support cikgu saya. Cuma kadang-kadang nak buat AI ni, cikgu yang kita pilih tu, dia tak mahu pemahir. Dan kita pun tak mahu pemahir. Kalau kita tak pemahir, kita akan kata, okey saya nak analisa data ni minggu depan. Cikgu katalah PKP pula bahagian dia pun tak mahir, dia akan suruh SUPBD pun tak mahir, dia akan suruh ketua panitia. Jadi akan delay, kemudian cikgu pula yang mungkin ada yang mahir, mungkin ada yang kurang mahir. Jadi dia melambatkan kita punya keputusan atau keputusan kita nak buat ni berdasarkan tak keseluruhan, berdasarkan apa saja yang dia nampak di situ. Jadi pada pandangan saya lah, jadi bila saya belajar ChatGPT ni, saya testing, pada asalnya saya guna data mentah biasa-biasa. Lepas tu saya peranikan diri, saya guna data keseluruhan sekolah. Jadi apabila saya guna data keseluruhan sekolah, saya masukkan ke dalam ChatGPT. Jadi di situlah yang pertama sekali memasukkan data daripada tahun 1 sampai ke tahun 6. Jadi kita dapatkan data ni daripada SUPBD. Jadi saya tengok di sini bila dah masuk, dia akan buat, ChatGPT akan buat proses automasi, dia akan run lah benda tu. Kemudian kita akan dapat hasil. Puan masuk ni, Puan attachkan data ni ke dalam ChatGPT. Data. Nanti saya tunjuk ada contoh saya attach tu. Okey, jadi daripada situ saya akan dapat input, output dan cadangan intervensi. Jadi macam mana saya masukkan data saya? Okey, di sini. Jadi apabila saya buka ChatGPT, saya akan masukkan data keseluruhan, saya save dalam PDF. Words pun boleh sebenarnya, tapi saya lebih suka kepada PDF lah supaya dia tak lari lah. Jadi saya kena bagi prompt ataupun kena bagi arahan yang jelas. Jadi bila saya bagi arahan dia, sila buat analisis dan berikan ulasan. Di sini peranan PGB, PKP dan SUPBD. Di sinilah saya kata pentingnya leadership support. Kadang-kadang kita saya rasa macam saya lah. Kalau nak minta ada PKP, kena pula PKP baru naik, tak biasa buat. Jadi kalau kita ada sedikit skill, kita sama-sama membantu dan turun padang bersama. Tetapi bukanlah keseluruhan kita buat, nanti jadi lain pula. Jadi kita membantu guru-guru ataupun SUPBD kita ataupun PKP kita tengok bersama-sama. Jadi di sini apabila kita bagi arahan, dia keluar. Ini saya letaklah, saya screenshot daripada ChatGPT tu. Jadi output dia, output AI.
Jadi mengenal pasti mata pelajaran ketika dan tahap penguasaan pelajar. Jadi dia buatlah analisis data. Kalau nampak boleh zoom, dia bagi semua. Jumlah murid berapa, TP1, 2 berapa persen, tahun 3 sampai tahun 6. Sebab saya letak data tu keseluruhan tahun. Tahun 6 sampai tahun 1 sampai tahun 6. Jadi dia buat semua. Kalau tak silap saya 14. Jadi saya screenshot sekerat je lah. Nak tunjukkan bagaimana hasil yang dikeluarkan. Daripada situ dia juga buat kesimpulan. Setiap satu subjek tu dia ulas. Jadi mempercepatkan kita punya tindakan dan nak mempercepatkan. Kalau kadang-kadang kita lambat kan terima maklumat daripada cikgu-cikgu kan. Kita ambil data, kita tengok terus dapat. Kadang-kadang saya benda-benda ni kadang-kadang PPD dia bagi arahan nak segera. Jadi kadang-kadang cikgu cuti dan sebagainya, jadi kita kena main peranan jugalah di sini. Okey, ini data satu. Mula-mula kita buat data lah keseluruhan. Lepas tu kita ikut step by step. Nyatakan subjek kritikal. Of course saya rasa semua kanti kalau kita letak, kita akan nak tahu mana satu subjek kritikal. Jadi kalau cara biasa kita akan tengok, oh yang ni macam melambatkan sedikit lah. Jadi kalau kita guna AI ni dia cepat sikit. Jadi bila itu dia ulas subjek kritikal apa dia. Di sini dia letak, jadi saya screenshot satunya adalah matematik. Dia ulas. Menunjukkan peratusan pelajar tertinggi dalam tahap penguasaan 1 dan 2 dan juga peratusan pelajar dalam tahap penguasaan 5 dan 6 yang lebih rendah. Jadi memerlukan perhatian dan intervensi. Jadi maknanya kita memang kena buat intervensi. Jadi selalu kita bagi arahan, okey sila buat intervensi. Jadi kadang cikgu pun orang kata apa? Asyik-asyik fikir kan. Jadi benda tu, jadi kita menggunakan AI ni bantu, support, cetuskan idea kepada barisan penekanan yang terutama penekanan kurikulum dan juga ketua panitia. Daripada kadang-kadang SU pun boleh buat. Jadi kita minta lah, kalau dia dah pandai dia buat, kita pun boleh tengok terus. Okay? Jadi kita sama-sama belajar dan mengajar juga. Bimbing. Okay, jadi dari sini matematik. Saya ambil satu contoh lah subjek matematik. Puan, di sini dia kata kena buat intervensi. Dia boleh bagi cadangan intervensi apa tak yang boleh. kita patut buat? Jadi saya teruskan. Daripada sini dia minta cadangan intervensi. Jadi kita ada kesinambungan. Cuma saya nak kena ingatkan, kalau kita pakai platform Delima, dia limit. Penggunaan ChatGPT dia limit. Jadi tak boleh pakai banyak kali. Kadang-kadang kita kena buka 2-3 akaun lah. Saya ada 2-3 akaun, kadang-kadang saya belilah. Sebab saya ada keperluan peribadi juga. Jadi saya beli. Jadi nak buat tu kalau boleh satu hari tu kena sambung pula besok pula. Tapi kadang-kadang dia punya pernyataan data tu dia lari. Jadi kalau dapat kita guna beberapa akaun. Ataupun kita belilah kalau yang okey lah. Kalau untuk saya beli sebenarnya. Ada yang boleh beli Shopee pun kalau tak ada bajet. Dia berbaloi lah kan, kalau kita beli kita bayar memang berbaloi lah. Belilah sebulan. Tapi tak mahal. Memang ada dalam Shopee. Kalau yang dah biasa guna mungkin tahu. Okey, baik. Jadi saya tanya pula. Dan dia sebut intervensi, kita kena tahulah apa yang intervensi. Kadang-kadang kita asyik fikir, susah juga nak fikir lambat kan dengan bebanan kerja yang banyak. Jadi kita bagi arahan dalam form yang samalah. Cadangan 2 intervensi. Kita boleh letak je cadangan intervensi tapi dia bagi sangat banyak. Jadi kita nak limit kan. Cadangan 2 intervensi untuk subjek kritikal matematik. Saya terus mention matematik. Sebenarnya boleh buat lain-lain pun arahan dia. Dan tahun manakah yang perlu diberi perhatian serius. Jadi dia keluarkanlah. Ini dia keluarkan. Jadi dia cadangkan intervensi kelas pemulihan matematik berfokus tahun 1 dan tahun 3. Sebenarnya benda ni kami dah buat awal. Masa tu penggunaan AI tu biasa-biasalah. Tak adalah macam sekarang dia punya ni. Jadi kita just cuba aja. Jadi kelas pemulihan matematik berfokus tahun 1 dan tahun 3. Dan dia juga bagi kaedah apa yang perlu dibuat, iaitu kelas pemulihan berstruktur, modul pengukuhan asas, bimbingan rakan sebaya, dan dia buat kesimpulan. Jadi peranan PKP, ketua panitia dan guru kena tengok di sini. Ataupun dia kena masukkan dalam mesyuarat panitia dia. Okay? Jadi di sini, apabila saya saja test sebenarnya, tiba-tiba keluar arahan, intervensi tahun 1 perlu dibuat. Memang kita tarik terus. Tapi kena sesuaikan ayat-ayat dia, dia punya kaedah-kaedah dia tu kena sesuaikan dengan sekolah sebenarnya.
Kalau dia bergantung kepada sekolah sebenarnya, sebab kita tak boleh ambil jawapan AI ni terus. Kita kena edit juga sedikit bersesuaian dengan sekolah dan kawasan kita. Ya. Okey, dan Maksudnya mudah puan jawapan dia bagi ni bukanlah bermaksud kita boleh terima bulat-bulat. Kita kena tak boleh terima ambil. bulat-bulat. Dia kena ditayangkan pada, kalau di peringkat saya kena tayang pada penitia. Maksudnya cikgu-cikgu yang lebih tahu murid-murid dia. Jadi walaupun kita buat, katalah saya buat ataupun KP yang buat, tapi setiap murid tu berbeza. Atau benda ni SUPBD yang buat. Ya. Tapi hanya yang tahu adalah cikgu mata pelajaran di kelas tersebut. Ya. Jadi Tapi kita kena serupanya tengok bahan apa yang dibagi oleh AI ni boleh menjadi satu perkara yang panduan kita boleh beri mempercepatkan membuat betul. keputusan. Okey, kemudian seterusnya input data. Kadang-kadang bila kita mesyuarat panitia, ada feedback secara lisan. Saya juga terlibat dalam matematik ni. Bila saya dengar cikgu cakap selalu tak hafal sifir. Bila tak hafal sifir tu, kita faham dah. Jadi kita masukkan arahan di situ, dia keluar terus. Berdasarkan feedback lisan guru matematik, pelajar tidak menguasai sifir sebagai punca. Nyatakan satu intervensi yang melibatkan sebelum atau selepas. Jadi dia terus generate dan keluarlah output AI ni. Intervensi apa, program master sifir. Ada setengah sekolah dia buat celik sifir, ada setengah sekolah dia buat macam-macam lama lah sebenarnya. Jadi terpulang kepada pihak sekolah tu. Jadi as long kita dapat sesuaikan cadangan dan kita buat keputusan yang mana bersesuaian dengan murid kita, data kita dan di sekolah kita. Jadi di sini saya nampak tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak lah intervensi program dia siap bagi nama, kemudian sebelum aktiviti nak kena buat apa, diagnostik, kemudian selepas tu nak kena buat apa dan sebagainya. Ini sebenarnya dia dah bagi jalan kat kita macam mana kita nak buat kita kerja sebenarnya ni. Di samping tu lah kita kerja. Jadi ini yang kita dapat lah. Jadi kita boleh bincang sama ada kita panggil ke dialog persaksi dengan pengetua panitia dan sebagainya sebagai as a leader, kita boleh panggil ketua panitia sebab kadang-kadang bila kita bermesyuarat secara ramai-ramai ni tak dapat nak bagi tumpuan khusus. Jadi kita boleh buat berfokus. Mesyuarat panitia berfokus ke ataupun jumpa hanya panitia matematik je. Baru kita boleh fokus. Macam tu. Jadi ini yang output AI. Kemudian rumusan. AI ni pun dia bagi rumusan kepada kita. Tapi kita boleh tengok dan kita tengok ada sesuai kita nak ambil rumusan dia ataupun kita nak buat ayat rumusan dalam kertas kerja. Cuma saya kena ingatkan apa yang dibuat. Lalu saya ingatkan pada cikgu saya, jangan lupa tengok PSO. PSO kena tengok balik plan taktikal, plan operasi yang macam mana. Selagi kita masih dalam tempoh perancangan strategik, tolong tengok dan tengok apa yang boleh dibuat, ditambah baik dan talikan dengan perancangan yang telah dibuat sebelum ini. Sekiranya perlu ditambah baik, kita buat tambah baik. Jadi saya kata jangan lari daripada PSO lah. Sebab nanti program lain, PSO lain, result lain. Okey, saya teruskan lagi. Okey, ini antara yang telah kami buat. Intervensi tahun 1 ni kami bernasib baik sebab kami dah buat pada awal. Tiba-tiba keluar arahan kena buat intervensi tahun 1 dan sebagainya. Jadi kami teruskanlah. Teruskan panggil waris. Lepas tu nak panggil waris pun okey, kita bina ayat dengan AI sajalah. Bila cikgu dah tahu sedikit ayat AI ni, dia cubalah buat karangan lah, teks ucapan dan sebagainya lah. Jadi kita panggil waris, kemudian kita menghasilkan modul seperti mana yang tadi. Yang tadi tu ada salah satu, kalau tak silap saya, okey, number 2 output AI kat modul pengukuhan asas. So jadi ada kaitan lah dengan yang kami buat tadi. Jadi inilah hasil dia dan sekarang kita tengah dah menjalankan saringan yang kedua, saringan pelepasan, result belum lagi. Baru je selesai. Jadi kita nak tengok. Apa yang kita buat baru ni dapat ke tak? Mencapai ke tak? Sebab yang ni pengguna AI ni dalam membuat keputusan dapat mempercepat tak kita punya program yang kita nak buat. Maksudnya Ini puan intervensi dah dibuat, tengah tunggu result daripada intervensi tersebut. Result pelepasan. Okay. Yang pertama kita dah buat. Yang pertama ujian yang mula tu kita dah buat. Lepas tu kita ongoing lah. Kita dah buat jadual, dah buat. Kemudian kita dah buat ujian yang kedua. Pelepasan. Ujian yang kedua.
Sekarang cikgu dah siap dah. Cuma saya tunggu result. Jadi Okey. nak tunjuk penggunaan AI pula. Ya. Analisa dia dan sebagainya. Okey, kemudian ini intervensi tahun 1. Ini yang terbaru. Baru je minggu lepas. Okey. Ini cikgu pemulihan saya nak masuk inovasi. Tapi tak tahu nak buat apa. Wan, saya ada yang lama dia cakap. Jadi saya pun snap gambar. Bila saya snap gambar, saya letak dalam AI. Saya kata benda apa ni kan? Dia kata nak buat darab. Jadi kita bagi sedikit arahan. So dia murnikan dia punya apa panggil idea asal dia. Jadi cadangan CBT tu dia bagi terlampau canggih. Memang sangat-sangat canggih. Canggih sangat tu. Jadi saya tunjuklah proses yang kita buat kan. Jadi sebagai leader, bila dia cikgu datang kepada kita, cikgu saya nak buat macam mana ni? Sebab benda ni nak kena cepat dan nak kena buat, dan kadang-kadang cikgu pun buntu juga. Kadang-kadang cikgu pun mungkin cikgu baru dia tak dapat nak fikir lagi banyak lah. Jadi kita kita guna AI. Saya buat sama-sama dengan dia. Guna handphone je. Guna handphone je. Jadi bila saya tunjukkan dia, okey, tapi takkan nak buat macam ni. Saya kata canggih sangat. You all buatlah macam mana. Jadi limit kepada cikgu pengenalan dan dipantau oleh PKP dan juga oleh PK petang sebab cikgu pemulihan saya ni berada di sesi petang. Jadi itulah hasil dia inovasi, dan kalau nampak gambar dia yang warna hitam tu adalah dia punya hasil lah. Hasil daripada asal yang warna hijau kepada yang warna hitam. Jadi dinamakan Times Cup untuk menguasai konsep darab lah. Untuk Jadi sini murid dan asalnya perempuan. yang sebelah kiri ni cadangan asal. Lepas tu yang tengah ni cadangan ChatGPT tapi ChatGPT. akhirnya Tapi dia okey. cuma ada benda tu saja. Dia cuma ada sebab dia cikgu pemulihan yang sebelum ni dia sekolah lain. Jadi dia bawa dah dengan dah jatuh-jatuh dah cawan pun. Jadi dia tunjuk. Jadi saya tangkap gambar. Saya kata kenapa tak lekat ni cikgu, nanti saya nak buat lain tapi masa kan. Jadi So budak-budak gunalah benda ni, Times Cup dia punya guna. inovasi. Cuma saya Memang tak ada gambar di sini ni. seronok lah, budak-budak seronok lah. Dia pakai penyepit kan dalam tu untuk sifir darab. Sebab sebenarnya dia ada kesinambungan dengan penitia matematik. Sebab kan tadi kami kan ada masalah murid tak dapat kuasai sifir. Jadi kita tak tinggal juga pada murid pemulihan. Jadi data yang diagnostik yang kita buat awal celik sifir tu termasuk murid pemulihan, dan kita nak galakkan murid pemulihan tu mempercepatkan lagi lah dia punya penguasaan sifir, kita gunakan Times Cup ni. Jadi ini yang inovasi dia. Ini adalah hasil daripada AI juga. Kita berjaya menghasilkan kertas kerja projek inovasi. Proses kerja pun kita tunjuk je gambar, kita letak je arahan, dia bagi proses kerja. Di sini. Jadi itulah Times Cup. Jadi dia buat based on data-data yang daripada AI, info-info daripada AI, tapi kena murnikanlah saya kata berdasarkan kesesuaian murid kita tu sendiri. Jadi sekejap je dia buat kertas kerja, tapi saya kata kertas kerja ni kena, sebab benda ni inovasi, dia kena buat maksudnya sebelum, semasa dan selepas. Jadi proses kerja macam mana? Cikgu saya dia bercakap, cikgu nak kena buat macam ni, kita bagi arahan. So AI tu buatkan ayat yang lebih baik. Jadi hasilnya cikgu tu edit sendirilah macam mana nak buat, dia nak letak, nak hasilkan karya dia tu. Kemudian ini gambar yang disertai. Dan saya kata inovasi bukan senang orang nak buat inovasi, bukan senang orang sanggup nak masuk inovasi, dan hanya beberapa sekolah saja yang masuk. Jadi saya kata ini satu bonus lah bagi saya, ada cikgu yang sanggup menyertai inovasi, dan menang kalah saya kata tak ada masalah. Yang pasti cikgu do something ataupun cikgu buat sesuatu untuk kebaikan kemenjadian murid cikgu sendiri, murid pemulihan. Menggunakan AI dalam membuat keputusan dia. Walaupun bukan kata leader saja buat keputusan ni, saya kata sebagai seorang guru pemulihan, dia sendiri boleh buat keputusan. Apabila dia mahir menggunakan AI, tengok data, dia boleh buat yang tu. Jadi ini yang murid pemulihan. Yang kedua lah, yang ketiga, ini baru juga, saya rasa minggu lepas ke 2 minggu sudah, saya tak ingat tarikh dia. Ini cikgu bahasa Inggeris. Saya apabila berbincang dengan cikgu panel penitia bahasa Inggeris, murid sekolah saya ni banyak boleh berbahasa Inggeris, tetapi writing dia ataupun penulisan dia agak membimbangkan.
Sebab murid boleh bercakap tapi dia punya struktur ayat, ejaan dia, glossary dia tu ada cikgu bahasa Inggeris hanya tahu. Mereka rasa kena do sesuatu. Dan benda ni pun dimasukkan ke dalam PSO. Jadi terhasilnya WhatsApp CJN ni ialah untuk mengumpulkan murid-murid mengikut tahap lah. Kalau tahap 1 dia mungkin ada karangan pendek yang mana murid mula-mula menulis dalam buku ataupun kertas. Ataupun cikgu bagilah kertas kan sebenarnya. Kemudian cikgu bahasa Inggeris akan membetulkan dia punya struktur ayat. Lepas tu murid kena tulis semula dan tulis lagi sekali kepada ChatGPT. Supaya nak melatih murid juga menggunakan ChatGPT. Sebab kita tak boleh bagi terus kepada murid. Bila saya berbincang dengan cikgu, saya kata, kenapa you all tak pakai AI? Cikgu, macam mana nak buat? Kita berbincang, kita berfokus. Jadi kalau terus bagi pada murid, dia ada masalah. Murid tu malas nak berfikir dan sebagainya. Tapi saya kata, you all kena ikut step sebab murid tahap 1, murid tahap 2, mereka ni masih lagi sekolah rendah. Mesti tulis dalam buku sebab kita nak tengok pembentukan awal tulisan. Dalam masa yang sama kita boleh buat correction lah huruf besar, huruf kecil. Dalam masa yang sama kita meningkatkan lebih baik struktur ayat. Tak kisah bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, saya kata you all kena polish yang tu. Sebab you all bagi tahu kata writing ada masalah. Jadi macam saya bukan option bahasa Inggeris. Jadi cikgu bahasa Inggeris ataupun peneliti bahasa Inggeris yang lebih tahu berkaitan dengan orang kata isu-isu apa yang murid di sini. Jadi bila buat macam ni, cikgu pula ada kemahiran lain lagi, pandai Canva dan sebagainya. Mereka buat mula-mula buat satu dulu, lepas tu bila tengok dah cantik tu dia orang murid-murid pula suka. Jadi dia orang encourage, maksudnya dia menggalakkan murid lain, gambar dia ataupun cerita dia pun ada nama. Macam di sini nama Putri Adriana. Panjang nama ni. Gladys, Kisha. Dia buat kumpulan ni. Adriana, Gladys, Kisha, Ria, Siti. 3 Seri Awan. Tahun 3. Tahun 3 kita pun dah bagi dah. Cikgu tu memang ajar murid tu menggunakan makmal komputer dan cuba buat di PC di makmal. Jadi dengan ini tapi dengan bimbingan guru lah. Apa pun dengan bimbingan guru. Kalau murid tahap 1 dengan bimbingan guru. Tapi berfokus. Jadi terhasilnya satu lagi WhatsApp CGI yang mana e-magazine, cuma saya ke arah nak menghasilkan e-book. Kena daftarlah ISBN kan. Yeah. Jadi ini yang diorang buat. Kemudian diorang masukkan ke dalam Melta baru-baru ni. Jadi hasil karya mereka ni dibuat masa showcase lah semasa di 30 Melta International Conference baru-baru ni dan mereka mendapat Silver Award daripada 12 showcase. Jadi bagi saya sini satu galakan achievement daripada cikgu, teachers performance. Dalam masa sama bila cikgu macam ni, murid kita pun kita tahu macam mana nanti penghasilan dia. Saya insya-Allah lah sebab benda-benda ni AI ni baru lagi kan. Jadi saya berharap apa yang kita target berjaya lah di peringkat sekolah saya. Sebab kita memang bercadang nak menghasilkan young writers sampai ke tahap boleh publish buku sendiri. Ya, bagus. Jadi dengan bimbingan-bimbingan yang cikgu-cikgu yang mungkin cikgu-cikgu yang muda-muda ni banyak skill, tapi sebagai seorang leader, sebagai seorang guru besar, saya rasa kita pun kena mahir juga sedikit sebanyak AI. Jadi saya AI ni boleh apa komen puan kalau orang cakap kita minta budak menulis guna AI ni nanti dia tidak dapat pemikiran sebenar sebab dia minta AI. Apa pendapat puan tentang Okey, sebab tadi saya ulas. Sebab kalau kita suruh murid sekolah rendah lah, murid sekolah rendah, sebab sekolah menengah saya tak tahu sebab saya bukan di sekolah menengah. Jadi kalau sekolah rendah, kalau tahap 1, saya cikgu bahasa, penting manual. Maksudnya kena juga tulis tapi diorang kena buat correction. Last kali baru dia pakai AI. Jadi bermakna pembentukan awal tulisan, huruf besar, huruf kecil ditekankan. Baru diorang boleh pakai AI. Tapi kita perlu ikut arus peredaran ni lah. Ada murid juga AI. Jadi kita nak, sebab AI ni saya rasa bukan hanya ChatGPT. Kalau untuk murid-murid ni dia ada games, dia ada macam-macam. Jadi nak bagi menyeronokkan dan bila kita hasilkan macam ni, saya pun seronok tengok cantik-cantik color apa semua tu kan. Jadi itulah untuk sebagai
ketua jawatan ataupun sebagai guru besar, saya sebenarnya belajar banyak dengan cikgu-cikgu. Dalam masa sama saya sendiri boleh sedikit sebanyaklah boleh membimbing bagaimana ChatGPT ni membantu dalam menganalisis data dan kita dapat menghasilkan satu keputusan. Itu sebab saya bagi tajuk saya data driven decision making dan penggunaan AI. Saya Ya. rasa itulah sedikit perkongsian yang ada di sekolah saya. Yang lain-lain tu tak apalah. Yang inilah yang terkini lah, yang terkini. Kemudian ini kesimpulan lah, pengukuhan prestasi pelajar. Kita dapat detect dengan cepat kepesanan program intervensi. Kadang-kadang kita dapat melalui AI tetapi kita edit sedikit dan kita tengok macam mana. Dan kadang-kadang cadangan kita mencari tapi dapat jawapan daripada AI. Tapi apa pun kena sesuaikan. Yang penting kena sesuaikan dengan sekolah, kena sesuaikan murid kita dan jangan lupa PSO. Dan sebagai guru besar kena pantau jugalah. Nanti cikgu semua pakai AI susahlah juga. Kan? Tak betul pun kita tak tengok, tak boleh juga. Jadi bagi saya AI dan data driven decision making ni dia benda yang data driven decision making ni memang kita buat selalu, cuma istilah tu je. AI ni benda yang barulah tapi kita terpaksa mengikuti peredaran zaman, terpaksa belajar juga dalam era terkini. Ya. Okey, jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Puan. Satu perkongsian yang sangat bermanfaat di mana kita boleh nampak dengan jelas Puan telah berjaya menggunakan AI untuk menganalisis data yang Puan tunjukkan tadi itu. Itu baru sebahagian kecil sajalah. Sebenarnya Puan dah buat banyak lagi. Mungkin dalam aspek kita nak tengok murid personal, individual student punya analisis pun boleh juga ya Puan, kalau individual student kat mana Macam dia mana tu? lemah apa ni. Maksudnya tadi contohnya analisis matematik kita ikut tajuk. Memang Kalau saya memang individu minta cikgu lah. Dia masuk ke dalam kelas dia, letak serai nama pelajar, cuba tengok katalah kalau cikgu tu fokus kepada bahasa Inggeris, cuba tengok murid mana yang paling kritikal lah. Jadi bila murid tu paling kritikal, at least kita tahu dan murid ni nak kena panggil tak parents dia. Kita buat penjumpaan waris berfokus. Jadi barunya memang kami ada panggil lah waris sebab untuk saya kata by year, maksudnya kalau macam kita dapat bezakan lah sekolah SK, sekolah JKC dan sebagainya kan. Tapi saya kata year 3 tu kena clearkan CV saya kata supaya dia tidak lebih ketinggalan. Jadi tahun ni saya kata clearkan CV. Tahun 3 naik je 4 clear saya kata. Jadi itu sebab kita ada program lah yang untuk murid-murid tahun 3. Yang mana tak dapat tu kita panggil waris untuk bantu kita bersama-sama kemejadian anak-anak mereka. Dan dari segi penggunaan AI ni, kalau Puan rasa lah kan, kalau macam parent di rumah nak bantu anak dia menggunakan AI, apa pendapat Puan tentang? Itu pun menjadi isu kami. Sebab kami pun ada berbincang dalam mesyuarat. Kadang-kadang kita buat pertandingan dan sebagainya kan, ataupun buat karangan ke apa kan. Jadi kita mention siap-siap, ibu bapa tidak menggunakan AI. Tapi kita boleh mention je lah, kita mention. Tapi di rumah saya tak tahu. Tapi sebab kita masih lagi, maksud saya sebab murid ni masih kecil. Dia kalau dia tak berfikir pun tak boleh tak. Nanti kemahiran berfikir dia jadi malas. Jadi kalau di rumah mungkin parents bantu, kita tak nampak. Tapi di sekolah kita dapat detect. Bila cikgu buat di sekolah, sebab cikgu saya ni dia buat di sekolah. Dia buat di sekolah. Jadi dia betulkan pun jadi murid tu kena salin balik, correction je. Correction je. Sama juga kalau macam sebab kita sedang buat di bahasa Inggeris dahulu, tengok penggunaan AI ni macam mana. Jadi kita nak teruskan ke mata pelajaran yang lain. Sebab yang terbaru saya menggunakan soalan yang UASA menggunakan aras tinggi, aras rendah. Jadi saya cuba untuk mata pelajaran sejarah, tapi saya tak share lah sebab dalam ni penuh nanti lambat pula kan. Memang dapat. Jadi saya dah share dalam mesyuarat penelitian sejarah. Saya kata kita akan sibuk dengan JSI. JSI itu macam mana cikgu nak buat ni, nak kata kerja contohnya kalau BM nak kata kerja sampai 4-1 ke, aras tinggi lagi, aras rendah lagi dengan konstruk macam mana cikgu nak buat ni. Jadi kita boleh minta cadangan daripada AI tetapi cikgu kena follow JSI dan juga follow dengan dokumen standard kandungan tu dan juga apa-apa yang terms-terms yang sepatutnya lah kena check. Jadi adalah kita buat satu penelitian hari tu tapi memang
menjadi jugalah. Saya tahu kalau macam ni cari jalan macam mana nak buat dalam satu pasukan. Cikgu ni buat tempat ke cikgu ni dalam kumpulan lah, dalam kumpulan supaya dapat memudahkan pasukan masing-masing. Ya, jadi dengan penggunaan AI ni, dia pada saya dia akan menyebabkan beberapa perkara positif dan juga mungkin negatif kan. Positif kita boleh nilai dengan lebih baik, murid boleh belajar dan sebagainya. Tapi tak dinafikan ada juga yang menganggap ataupun masih tidak dapat menerima bahawa murid kita dengan bergantung kepada AI dia akan belajar lebih baik dan sebagainya sebab mungkin dia jadi malas. Macam mana cara kita nak atasi isu kalau murid nak buat karangan tu dia guna AI saja? Mungkin ada cara lain yang kita boleh buat supaya walaupun dia guna AI tapi dia tetap kena berfikir dan kena gunakan idea sendiri juga. Pada pandangan saya lah, sebab saya pun option bahasa Melayu kan. Ya, ya. Tapi saya lama mengajar sains dan maths. Jadi pada pandangan saya lah, cikgu tetap menggunakan AI, tapi cikgu tetap macam-macam kita sebut cikgu mengkebat lah kemahiran berfikir kan. Dia letak dalam, dia guna AI, cikgu yang guna AI dahulu, lepas tu murid dia keluarkan, mungkin dia buat peta minda, murid yang keluarkan idea tu dan sebagainya, kemudian murid buat karangan. Dia kena ada flow yang lebih ke arah murid tu bukan pakai terus AI. Jadi cikgu tu nak, sebab dia kadang-kadang cikgu ni saya faham tak sempat nak sedia ni dalam ni kan. Jadi dia guna AI dengan cepat. Lepas tu macam mana nak buat murid ni nak encourage murid berfikir. Jadi mungkin dia guna AI ni untuk slide presentation dia dan murid kena buat karangan, tetap kena buat karangan secara manual. Dalam masa sama mungkin dia boleh selit-selit karangan secara dalam AI tu. Dan kalau cikgu yang rajin lagi, dia mungkin guna Canva dan sebagainya atau dan sebagainya lain supaya nak menarik murid tu ke arah kita bahasa lah. Maksudnya kalau karangan. Sebab kalau karangan sepenuhnya pakai AI, saya rasa memang, kalau saya pun tak setuju. Murid tu cuma, AI tu membantu guru untuk mempercepatkan dalam masa sama membantu cikgu kemejadian murid tu. Jadi kalau dia nak minta murid buat pun, dia ada bahan dia dengan cepat dan murid buat dan nak semak. Lepas tu, at the end, bukanlah dia hanya datang mengajar, raik, semak, balik. Datang mengajar, balik, semak. Jadi dia ada sesuatu. Macam saya, cikgu do something yang cikgu rasa puas. Takkan setakat cikgu balik, mengajar, balik. Kemudian karya-karya murid ni just tampal di belakang. Lepas tu koyak, masuk dalam tong sampah ataupun tampal dalam buku, habis. Jadi something yang kita ke arah yang digital jugalah dengan dasar pendigitalan negara ni. Itulah hasrat saya tu kalau dapat ke depan lagi lah daftar ISBN tu. Yang tu. Ya, jadi memang pada saya guru yang perlu banyak utilize digital tools termasuk AI ni sesuai ataupun selaras dengan hasrat dalam dasar pendidikan digital yang mahukan guru menjadi kompeten digital. Dan apabila guru menggunakan digital tools dan juga AI dan sebagainya untuk melaksanakan PDP secara directnya akan memberi kesan untuk membolehkan kita melahirkan murid yang fasih digital. Dan peranan pengetua dan besar adalah untuk memastikan perkara ini dibudayakan lah. Macam apa yang dibuat oleh Puan Nurul Huda ni, Puan berjaya menggerakkan guru untuk utilize AI dalam menganalisis prestasi murid dan di situ akan memberikan kita lebih banyak idea dan juga cara untuk mengatasi masalah yang mungkin kita nampak hasil daripada analisis yang telah dibuat oleh AI. Mungkin kalau ada soalan daripada pendengar yang mengikuti dalam talian ini, kita boleh terima kalau ada, boleh tulis soalan-soalan tersebut kalau ada. Dan bagi yang nak mengisi kehadiran boleh isi link telah diberikan oleh admin tadi, link kehadiran dan tuan-puan akan dapat sijil dan juga SPL KPM daripada sesi yang diikuti pada hari ini. Baik, mungkin ada kata-kata akhir daripada puan, silakan sebelum kita selesai tamatkan sesi pada hari ini. Baik, saya sebenarnya sebagai seorang ketua jabatan ataupun guru besar, saya sangat mengharapkan PGB lah, kalau ada dalam ni PGB, kita terpaksa belajar
belajar sehingga perkhidmatan kita berakhir. Dalam masa yang sama kita dapat memimpin. Macam saya sendiri rasa satu kepuasan kalau saya dapat membimbing, share ilmu saya supaya bukan kita nak apa, cuma kalau yang boleh terima kita terima, dan benda-benda ni kita kena share antara satu sama lain, walaupun saya rasa di luar sana tu sangat-sangat hebat, dan dalam masa yang sama kita kena tengok kita punya pentadbir dululah, maksudnya penolong kanan. Kadang-kadang ada kalau penolong kanan kita mungkin tidak ada kemahiran ICT. Ada yang lebih senior daripada kita, ataupun yang walaupun tak senior guru pula tapi dia tak berminat ICT, tapi kita kena, bukan paksa, kena juga dedahkan buat PLC ataupun coaching dan bimbingan. Sebab benda ni memang kita kena harungi juga. Dalam masa sama kita kenal pasti cikgu-cikgu kita yang sangat-sangat mahir. Sebab cikgu muda ni banyak yang mahir. Cuma kadang-kadang diorang simpan, segan ke atau apa kita tak tahu. Tapi kita kena kenal pasti. Kadang-kadang kita bagi satu projek kita nampak. Tapi istilah dia kita turun padang lah. Dan kita buat bersama-sama. Daripada situ kita nampak, oh dia ni cekap. Dia ni macam ni. Jadi itulah saya rasa sebagai akhir kata lah kot, akhir kata, apapun all the best untuk semua rakan guru besar ataupun rakan PGB. Sama-samalah kita mengemudi bahtera sekolah ni. Sekiranya ada salah silap daripada saya, harap dimaafi, dan terima kasih juga kepada Dr. Ihsan dan juga Guru Setia yang memberi peluang saya untuk buat perkongsian yang tidak seberapa ini. Diharapkan perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Terima kasih banyak Puan. Alhamdulillah, saya yakin ilmu yang Puan kongsikan pada hari ini telah memberi manfaat kepada ramai audiens kita sekarang dan juga akan datang, sebab kita buat recording dan insyaAllah kita akan share dalam YouTube, dan siapa yang tak dapat join pada petang ini akan boleh mengikuti secara rakaman ini dalam YouTube nanti. Kita akan bagi link, dan saya harap dengan sedikit panduan ini yang diberikan oleh Puan Nurul Huda, kita semua dapatlah perluaskan lagi, perkembangkan lagi, explore lagi bagaimana kita boleh menggunakan ataupun kita boleh utilize AI ini untuk kebaikan pendidikan kita secara khususnya di peringkat rendah maupun menengah. Dan saya yakin ini pastinya boleh memudahkan lagi kita untuk bukan sahaja membuat analisis tadi, tapi juga untuk come up dengan pelbagai intervensi yang akan membantu anak-anak kita. Jadi Puan, terima kasih banyak Puan. Sebelum kita akhiri sesi ini, seperti biasa mohon admin untuk mungkin ambil gambar. Silakan admin. Jadi mohon semua untuk boleh buka buka kamera lah. Semua untuk buka kamera. Okey, silakan. Okey, saya ambil gambar. Semua senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, freestyle. 1, 2, 3. Okey. So, sudah saya serahkan kembali kepada Dr. Ihsan. Terima kasih banyak Cik Wani. Terima kasih lagi sekali, terima kasih kepada pembentang kita Puan Nurul Huda, dan terima kasih kepada semua yang mengikuti sesi pada petang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi seterusnya pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Puan. Terima kasih Puan. Nanti saya share link ni dengan Puan. Okey, baik. Terima kasih. Okay, Puan.